Okey, bab 8 iaitu bab vektor yang belum diajar lah. Tapi kan selepas ini mungkin saya akan ajar balik juga bab-bab lain yang susah sikit. Macam kan satu bab yang susah itu progression. Progression kan iaitu jangjang. Dia banyak mungkin soalan-soalan kebat lah. Jadi kita pun kena belajar balik juga. Okey, sekarang kan kita tengok untuk vektor ni saya terus dengan latihan Saya gunakan latihan. Okey, saya buatkan latihan di depan kamu supaya kamu boleh faham lah macam mana penyelesaian dia lah. Tapi kan kalau mau tengok video teaching kan, saya pun pernah send juga sebelum itu di WhatsApp group. Boleh juga kamu tengok video teaching lah. Tapi kan sementara kita buat latihan, kita pun boleh belajar juga. Vektor ini kalau di SPM kan, dia memang penting sebab untuk silibus yang dulu bukan sekarang silibus yang dulu, vektor ini dia akan tidak hanya di paper 1, dia di paper 1 kan. Kalau di paper 1 sekurang-kurangnya dia akan menyumbangkan 4 sehingga 8 markah untuk paper 1 lah. Okey, dalam paper 2 pula, vektor ini dia akan menyumbangkan satu soalan 12 markah. Jadi dia memang sesuatu yang penting jugalah untuk vektor ini. Okey, sekarang kita tengok Pertama sekali kita akan tengok vektor merupakan kalau vektor kan pernah juga belajar aliran sains yang belajar mata pelajaran fizik. 所以我们有读过物理学的时候呢 ，physics 的话呢也是有讲过 vector Vector 是一个方向有一个方向的东西Vector kan dia akan berkaitan tentang direction ataupun arah kan. Okey, kalau kita tengok contoh A, tengok this is the example. Kalau kita tengok contoh di sini, di mana kan contoh CD adalah 2A. CD adalah 2A sebab kenapa? Sebab AB adalah A kan. Tali A pergi B merupakan A. Tengok arah dia. Dia mesti ada arah iaitu vektor A. Kemudian CD dia adalah double kan. Double first, second. Dia adalah double kepada vektor ini. Jadi jawapan dia adalah 2A. EF, tengok garan EF dia lain sikit dengan CD. CD sebab dia sama arah dengan AB. OK， 看到CD 它的方向跟 AB 一样所以它是 positive Kalau dia sama dengan AB kan sebab AB adalah positif, jadi CD pun positif lah. Tapi EF ini kan dia terbalik, dia arah yang terbalik dengan CD. So vektor tersebut kena kita tulis negatif. Saya rasa kita fahamkan. Kalau dia lain arah dengan yang sepatutnya, jadi kan kalau dia lain arah dengan yang positif, dia akan menjadi negatif lah. Jadi kamu akan boleh faham yaitu GH akan menjadi negatif A sebab dia lain warna dengan AB. Baiklah, kita tengok soalan number 1. Kita terus bincang soalan number 1. Kalau setiap kali saya buat soalan kan saya akan berikan 5 saat untuk setiap soalan. Kalau tiada masalah saya akan teruskan. 明白好，如果我做完一题题目的话呢，我就会给你5秒钟去思考，看你不明白。如果不明白的话，你就快快问用 mic 来问OK， kalau tidak faham kan terus tanya dengan mic Jadi permulaan dia dia berikan kita PQ, tengok arah dia dari P pergi Q is vector of B. Vector B kan. Jadi MN, tengok MN sini 2 petakan. 2 petak sennya有斜边2个格OK, jadi berapakah dia punya jarak dari M bagi N? Dia ini 1 trip, 2 trip. OK, so MN dia punya jawapan adalah 2B. 2B. Saya tengok jawapan. OK, ngam. Kemudian KL.
KL dia merupakan lain arah dengan PQ. So, the answer is negative B. Kita jangan lupa simpankan tanda vektor ini ya. Jangan kita lupa simpankan tanda vektor ini. Jangan kita hanya tuliskan P sahaja. Itu tidak betul lah. Lepas tu VW. VW. Tengok satu trip, setengah trip. Dapat tengok kah? Setengah trip Okey, satu trip ini adalah B dan setengah trip ini adalah 1/2 B. So, kita kena B campur dengan 1/2 B. Dia akan menjadi, kalau kita tekan calculator, is become 3/2 B. 可以明白哦，就是说它因为它有一个半的 trip， 所以是 3/2 B。boleh faham kah di masalah? Boleh. Boleh ya? Okay. Next, tengok Number 2. Diberikan PQRS ialah segi 4 selari berpusat O dengan keadaan OP. Okey, tengok vektor dia OP adalah B. 它的 OP 从 O 去 P 呢是 P Kemudian OQ adalah Q. Daripada O pergi Q menjadi vektor Q. So, sekarang dia tanya OR. Okey, OR. Saya guna warna merah, iaitu sini. Okey, didapati OP ialah positif P dan OR ialah bertentangan arah dengan OP. Kenapa? OP 是 positif OR 呢，它是跟 OP 呢是terbalik 方向的。So, the answer is negative P. Negative vector P. Okay, B, RP, R to P. Baiklah, R to P kan, dia merupakan double kepada OP kan. R 去 P 是它的 OP 的双倍。So, jawapan dia adalah 2P. Positif sebab arah dia dari R pergi P, dia punya arah adalah sama dengan ini. Okey. OS dia ada pertentangan arah dengan OQ. So, the answer is negative Q. Negative vector Q. Dan akhir sekali, QS dia adalah pertentangan arah dengan OQ. So, the answer is negative 2Q. Boleh faham tak? Boleh, Sir. Okey, saya rasa tidak ada masalah kan? Teruskan. Saya gunakan pen hitam. Pen purple lah. Di dalam ABC AM adalah vektor A. MN, NB semua sama. So, ini pun vektor A. This one pun vektor A. Kemudian, AP equal to PQ equal to QC. So, semua adalah sama di garis ini. Di garis ini. AM, dia memberikan AM adalah vektor A dan AC. Keseluruhan AC merupakan, kalau ikut soalan dia, merupakan B. Keseluruhan vektor adalah B. 全部整条线是 B 从 A 去 C 它有经过 P 有经过 Q 的OK， 所以要小心它的题目Kemudian dia tanya, diberi dia mau apa? Given that dia mau cari AN. A pergi N. Coba kamu tengok A pergi N. So the answer is 2A sebab dia adalah double jarak dengan AM kan. B, PM. Ini yang susah sikit kamu tengok Ini yang susah sikit sebab apa yang kita tahu di sini,
Okay, PM ini dia berkaitan dengan ON 啊，这个 PN 呢跟这个 QN 呢bukan ON 啦 QN 是有关系的哦。di mana kan garisan ini dia melibatkan satu bahagian. Kemudian QN ini dia melibatkan dua bahagian. 看到吗？它是有两个的那个距离哦。So boleh dibuat kesimpulan bahwa PM ini didapati dia boleh menjadikan ratio yaitu nisbah 1 kepada 2. Oke, 1 kepada 2. So, kalau QN is C, oke, PM dia merupakan setengah daripada PM, yaitu 1/2 C. 1/2 C. AQ. Oke, teruskan AQ. So, AQ. Oke. Tali A pergi Q. Tali A pergi Q. Sebab tali A pergi C adalah B, meliputi 3 bahagian. 1, 2, and 3. Sekarang AQ ini meliputi 2 bahagian daripada dia. So, is 2/3B. 2/3B. Oke, akhir sekali BC. BC tengok BC dia pun berkaitan tentang ini. Berkaitan tentang ini kan. Sebab, kalau ikut ratio, ini adalah 2 bahagian, manakala untuk ini pula merupakan 3 bahagian. Karena 这个的 ratio 是2:3哦，2:3. So, this one, BC. So, dia akan menjadi nisbah 3. Nisbah 3. So, BC merupakan 3/2C. 3/2C. Tapi, dia punya direction lain dengan ini, bertentangan dengan ini. So, we have to put negative. Oke, sebab ada orang masuk nanti saya tengok sekejap stop sharing dulu. Jason, saya sekarang sedang ajar kamu teruskan sajalah. Baiklah, saya teruskan untuk ini. Sekarang kan tengok dia punya soalan diberi vektor bukan sifar X, Y adalah tidak selalu. Cari nilai M dan nilai N. Oke, ini merupakan satu jenis soalan yang popular ditanya di SPM. Di mana dia katakan this is the non-zero vector ataupun vektor bukan sifar. 这是 SPM 很流行的一个题目哦，它的那个 title 是non-zero vector. Vektor bukan sifar. Kalau kita tengok kan, dia adalah vektor bukan sifar, tapi kan kita mau lawan dia dengan dia kan, dia tidak mau sifar, kami mau menjadikan dia sifar. Ingatlah cara dia lawan dengan dia. Kalau dia bukan sifar, non-zero vector, we become menjadi sifar. So, sebabkan tengok ini sudah jadi sifar kan. Kalau yang bukan jadi sifar, kita kena jadi sifar kan. Kalau sudah jadi sifar, is very easy. Contohnya, M plus 3X. Ini 2N minus 5Y. Equal to 0. Kita akan tulis M campur 3 sama dengan 0. Kemudian 2N tolak 5 sama dengan 0. M akan jadi negatif 3. Kemudian 2N akan jadi 5. N akan menjadi 5/2. Saya tengok soalan jawapan dulu. Oke, betul. M is equal to negative 3 and N is 5/2.
Ini pula 2M tolak N campur 1. Ini 3M tolak N tolak 2. Sama dengan kosong. Jadi, kedua-dua kita jadikan dia menjadi kosong. Okay, 2M minus N equal to negative 1 is the first equation. Kemudian, sebab berbagai bentuk dia punya soalan yang mungkin dia tanya. Jadi salah satu bentuk soalan adalah ini. So, ada dua equation. Tengok kan, ada dua equation kan. Saya rasa kita yang pandai memang tahu kan macam mana kita teruskan lah. 所以你看到，如果你出现两个 equation 这样子的时候呢 ，vector 也是会有两个 equation 的哦。出现这样子两个 equation 的时候呢，我们就要用那个 simultaneous equation 哦，bersamaan serentak 来去处理哦。Kalau kita temui dua equation macam ni, kita gunakan simultaneous equation lah, iaitu bersamaan serentak lah. 2m minus n, okay, is equal to 1. Kemudian 3m minus n equal to 4. This is first equation, and this is second equation. So we solve that using the elimination method. Gunakan cara penghapusan lah, 用这个消元法哦。Gunakan tolak sebab ini sama. Saya mau jelaskan di sini ya. Kalau kan kita gunakan cara elimination kan, kita perhatikan dia punya tanda adalah sama kan, kita gunakan negatif. Kalau tanda dia tidak sama, satu contohnya satu positif dan satu negatif kan, kita kena gunakan positif. Untuk case ini kita gunakan negatif. 2m tolak dengan 3m, negatif m. Negatif n tolak-tolak dengan n akan menjadi sifar. Negatif 1 tolak dengan negatif 1 tolak dengan 4 akan jadi negatif 5. So, m equal to positive 5. Saya cek answer dulu untuk soalan ini. B, n equal to 5. Okey, betul. n equal to 5. M equal to 5. So, selepas kita tahu m equal to 5, kita teruskan 2m minus 1 plus 1 equal to 0. So, 2 kurungan 5 tolak n campur 1 sama dengan 0. N sama dengan 10 campur dengan 1. So, n equal to 11. betul， dua jawaban。所以你这样子的方法呢，它各种各样的那个想法，各种各样的那个的方法都有哦，这是其中一个处理的方法。OK， 5 saat lah kita tengok ada yang tidak faham kah? Oke, saya rasa tiada masalah kan? Oke kak? Kalau tiada masalah, kita teruskan lah. Oke, sekarang kan semakin susah sudah. Ini merupakan soalan lagi popular di SPM. This is lagi popular di SPM, yaitu this is parallel. Selalunya dia akan keluar perkataan parallel ataupun selari, oke, ataupun sekaris, oke, ataupun collinear. In English is collinear. Kalau kamu tengokkan beberapa perkataan macam parallel, selari, sekaris, collinear, semuanya gunakan cara ini ya. Tengok contoh dia. Tengok contoh dia. Dibeli PQ sama dengan 8X. QR sama dengan 12X. Tunjukkan bahwa PQ dan R adalah sekaris. Ataupun dia kasihkan collinear, ataupun dia kasihkan selari pun oke juga. Pasakah kamu nampak ada perkataan parallel, selari, sekaris, collinear, use the same method. 所以这个是在 SPM 当中它更为很常有讲到，很常有问的话，就是讲到 parallel collinear 好像在一个线上的，我们都是同样的方法。Cara dia kan kita mesti mau hubung kaitkan, oke, kita mesti mau hubung kaitkan PQ dengan QR ini dengan sesuatu nisbah.
tengok dia buat. PQ equal to 8X. Okay. Sama dengan 8 per 12, 12X. Jadi PQ equal to 2 over 3 QR. Okay. Inilah cara dia. Tapi kan kalau kamu tidak mau cara ini pun okay juga. Tengok saya buat. Sebab dia merupakan satu ratio, kita boleh terus gunakan cara ini. PQ bahagi dengan QR. Dia akan sama dengan 8X vektor X bahagi dengan 12 vektor X. Selepas kita bahagi, dia akan dapati PQ over QR is okay. Tekan calculator is become 2 over 3. Lepas itu, pindahkan QR ke sebelah sini, kita akan dapat jawaban di sini. 如果你不喜欢用它的方法的话，你可以用我的这个方法哦，也是 OK 的。然后呢 ，so lepas tu di mana PQ ini dihubungkan dengan QR oleh sesuatu nisbah macam ini. So membuktikan PQ and QR adalah selali dan Q adalah titik sepunya. Maka PQR adalah segaris. Kita tuliskan ayat macam ni lah. So kita tengok soalan. Diberi KMN adalah segaris dengan keadaan KL adalah 3 unit dan LM adalah 15 unit. So ungkapkan KL dalam sebutan LM. Jadi kan dia mau kita ungkapkan KL dan dalam sebutan LM. Dia tidak tanya segaris. So kita just ungkapkan sahajalah kan. Cara dia KL， 所以他没有问我们要我们证明，所以我们就只是ungkapkan LM sama dengan 3 per 15. Oke, saya tengok jawaban dia. Senang saja. Oke, kemudian KL dia akan LM ini dipindah ke sebelah, dia akan jadi ini. Ya, selepas itu kita mansurkan. So the final answer is just like this. Oke. Cara ini kan merupakan jangan lupa kita tuliskan anak panah ini ya. Jangan lupakan tuliskan anak panah ini sebab anak panah ini membuktikan dia adalah suatu vektor. Oke. Next, diberi AB sama dengan 12A, 18, oke, BC ialah 18A. Tunjukkan bahwa ABC adalah segaris. So, macam tadi kan, 这个题目呢，就好像刚才那题这样子segaris 也好 selali 也好 collinear 也好 都是用一样的方法 So, oke, cara dia kita gunakan AB terus kita bahagi dengan BC. So, equal to 12A bahagi dengan 18A. So, AB, vektor AB over BC, kalau kita tekan calculator, dia akan menjadi 2/3. Oke, lepas 2/3, AB dia akan sama dengan 2/3 BC. OK， selesai。所以就是这样子做找到 AB 跟 BC 呢 dihubungkan oleh satu ratio， 就证明它是bukti. Jadi kita tulis AB dan BC adalah selali. In English, AB and BC is parallel. And di mana titik sepunya? Titik sepunya merupakan B. Okay. B merupakan titik sepunya, maka ABC adalah segaris. 老师 Yeah. 对，那个2跟3那个就是越简它罢了啦，就不用找到 BC 是什么答案这样。不用，因为它最主要是要让我们能够知道它是一个 ratio 就可以了。有 ratio 就是证明它是对的。那个 ratio 是非常重要，一定要有这个 ratio。ratio 是斜率啊。OK 吗？老师 ratio 是斜率啊。ratio 是 ratio
ataupun nisbah 比例啊，比例你那斜率是斜率是 keturunan 或者是 gradient ratio 是一个比例。 OK， 可以啊 ratio 是个比例啊，可以哦。Next number 3 dibeli X ya. Jadi yang A yang 12A per 18A tu kan, A tu tak payah tulis ke sir? Ya, A dengan A kan, kalau ikut ini dia akan masukkan sebab dia macam matematik biasa juga. Oh, okay sir. Okay, number 3 dibelikan XY dan VW adalah sekaris. Ini adalah magnitude magnitude nanti kita belajar kemudian. Tapi kan dia masih gunakan yang macam 4 unit dan VW adalah 8 unit. Sekarang kan masih kita gunakan cara yang sama, yaitu XY bagi dengan VW equal to 4/8. So lepas dia akan equal to 1/2 VW. Okay. Magnitude ini ada dia macam vektor itu kan. Vektor itu ada ini. Maksud dia ialah jarak dia. Jarak dia lah. Ataupun kalau ini lebih tepat lagi isi sasaran dia lah. This is displacement. Sasaran dia lah. So lebih kurang sama juga cara buat dia lah. Okey, soalan ni okey kah? Okey. Okey ya. Teruskan. Baiklah, sekarang kan ini soalan tadi kan non-zero vector, iaitu vektor bukan sifar, dan juga soalan yang berkaitan tentang sekaris kah, parallel kah, ataupun kolinear kan. Tapi kan kalau di SPM kan selalu dia akan memberikan perkataan kolinear. Okey, dia gunakan cara tadi saya sudah ajarkan. Dia merupakan soalan yang kebanyakan di paper 1. Lepas ini kan pun juga di paper 1 juga. Tapi kan pengajaran yang seterusnya dia akan menolong kita berpihak kepada paper 2 lah. Maksudnya kita kena tahu penambahan dan penolakan vektor lah. Iaitu ada satu perkataan baru iaitu vektor paduan, resultant vector. Iaitu is mean the addition and the subtraction of the vector lah. 就是vector要加减的。Okay. Sebelum itu kan saya mau kasih jelaskan satu gambaran. Kalau kan sekarang kan kita selalu dari Kutat pergi KK kan, saya rasakan Kutat pergi KK. Ini merupakan sudah merupakan kehidupan biasa orang Kutat sudah, yaitu dari Kutat pergi KK. Tapi saya mau tanya, adakah dia ada satu jalan lurus dari Kutat pergi KK? Walaupun kita tahu kan sekarang kita punya highway Pen Borneo sedang buatkan, tapi sekarang ini masih tiada kan? Jadi memang tiada satu jalan lurus dari Kutat pergi KK. Manakala kan kita dari Kutat pergi KK, kita terpaksa ikut jalan yang bengkang-bengkok, ada naik bukit dan sebagainya kan. Contohnya kita kena pergi Kota Marutu dulu. Tarik pergi Kota Marutu, kita kena pergi Kota Pelut lagi kan. Kota Pelut kita kena sampai lagi satu tempat yang Tuaran lagi kan. Kemudian kita jalan lagi, lalu akhirnya kita boleh sampai KK. Di mana kan? Walaupun ini A, ini B, this one is C, this one D, this one is E. Okay? Dia satu jalan yang macam ini kan. Kalau soalan tanya AE, yaitu vektor A pergi E, dari Kutat pergi KK. Tapi masih tiada jalan lurus dari Kutat pergi KK, kita terpaksa tulis juga. Yaitu kita ada vektor A pergi B, campur dengan B pergi C, kemudian campur C pergi D, akhirnya lalu D sampai ke E. Okey, yang penting kan kamu mesti perhatikan di sini. Kita punya starting point is A and the end point is E. Kan starting point is A and end point is E. 就是说呢，从 A 开始 ，E 结束。
所以 A 开始 E 结束呢没有直线去，但是呢有很多其他的 vector 加起来，要把它变成可以到达的那个空间，所以就是 AB 加 BC 加 CD 加 DE 哦。重点就是从 A starting E 结束。OK, balik ke sini ya, kita tengok starting point is A, the end point is E. So kalau kita ikut vektor yang telah kita campurkan tadi kan, starting point masih di A, yaitu A bagi B. Oke, kemudian campur B bagi C, kemudian C bagi D, and then lastly D bagi E. The end point is E. So, penambahan vektor adalah macam inilah. Starting point dengan end point adalah sama dengan dia punya vektor. Oke, kita tengok contoh dia. A, B, C, D, E adalah pentagon. Oke, so dia mau tanya kita AB pergi BC, kemudian pergi CD. Oke, AB plus BC plus CD. Apakah jawaban dia? Ya, sebab baruan dia yaitu starting point is A, end point is D. So the answer is AD. Boleh paham kan? Oke. Kemudian dia mau tanya AC. Soalan yang lain lah. AC bagi CD bagi DE. Tengok dia mesti, yang penting di sini kamu mesti perhatikan dia mesti bersambung ini. 它一定要连接的哦，这个尾巴跟喉呢一定要把它连接起来。And then dia mesti bersambung di sini dan starting point is A, end point is E, so the vector is AE. Okay, for this one CD is starting point, end point is E, dan kita tengokkan ada sambung-sambung ini. So starting and end point is CE. Boleh pahamkah contoh ini? Boleh. Boleh ya? Jadi, kita tengok number 1 punya soalan PQRST ialah pentagon, so dia mau PQ bagi QR bagi RT. Okay, starting point is P, end point is T. Ada sambung nggak? Ada sambungan. So our answer is PT. Okay, soalan kedua RS, ST, TQ. Starting point R, end point Q, so is RQ. No problem. Kemudian starting point is P, end point is Q, so sambung TQ. Baiklah. Untuk soalan yang ini pula, saya rasa memang tiada masalah juga. Oke, tapi tengok soalan ini ada pening sedikit. Nampak pun macam mau pening sudah. Oke, PQ and then PS. PQ campur dengan PS. Apa dia punya point di sini ya? Di mana kan kita punya tengok sini ya, starting point is P, end point is S, tapi langsung tiada gabungan. 看到吗？开始是 P， 后面是 S， 可是完全就没有这个gabungan哦，没有这个连接性哦。Ini kita tidak boleh cakap jawapan dia adalah PS Dia memang salah ini, bukan PS Sebab ya. 所以是直接看它的斜边是吗？看它的斜边。QS 是吗？对 QS 没有错，答案是 QS Ya, jawapan adalah QS. Sebab ini langsung tidak berkaitan, kita kena ubah sikit Kita ubah sikit di mana QP plus dengan PS. QP plus dengan PS ada sesuatu macam inilah kan. Dia akan menjadi apa? Jawapan dia akan menjadi QS. Sudah, dia akan menjadi sambung di sini. Saya tengok jawapan This is kerja rumah number 2. QS kerja rumah 28 per 2. Number 2, the answer is
PR. Oh, OK. So, ada silap sedikit. 有一点点的错误啊，不好意思啊。看错了一点. Ada silap sedikit di sini ya. OK. Sebab tadi kan saya tidak baca soalan dengan betul-betul. Saya tersalah tengok satu perkataan, yaitu parallelogram. Kan, 我看漏了哦。Saya tidak tengok itu parallelogram. OK. Parallelogram, apa itu parallelogram ataupun segi empat selali? 它是什么意思呢？ Kalau segi empat selali kan maksudnya ini sama dengan ini. Oke, kemudian ini sama dengan ini kan. Tengok PQ di sini sebab dia tidak berkaitan dengan PS. PQ ini boleh diganti dengan RS. Boleh diganti dengan RS. Boleh diganti dengan SR, sorry ya. PQ ini is same with the SR. So, jawapan dia PS plus with SR. So, starting point is P, end point is R. Become PR. Okay, next SP and SR pun sama juga, tengok untuk case ini kan SP SR ini dia akan sama dengan PQ. 它是这个 SR 是跟 PQ 一样哦。So SR ini diganti dengan PQ. S 等于 SR 全部一样。 Okay, starting point is S, end point is Q, so equal to SQ. 有问题吗？你们 ada soalan nggak? Ada soalan nggak di sini? Oke, nanti ada. 有。什么问题？ 老师，所以是这里四条边全部是一样的。四条边不是一样 ，QR 等于 PS， 然后 QP 等于 RS。或许是它最重要是平行四边形是面对面的那个线是一样的，是拉力的，它就会可以改来改去。QR 等于 PS，PS 等于 S。你老师在写 PS 等于 SR。PS 等于 SR， 因为它的那个方向。 老师为什么 PS 等于 SR？ 不是不一样吗？PS 呢 ？PS 不是等于 SR，PS 呢等于 QR， 因为 PS 等于 QR 是一样的东西的，所以我们要搬来换来换去，所以这个部分呢，它是一个 step 帮助我们怎样去理解等下的题目，因为 SBM 题目呢，很多时候呢这个方向会很乱的。 老师，那为什么那个 PQ 加 PS 那个是 PS 加 SR 的 ？OK，PQ 加 PS 呢？因为你看这个它一定要有连贯性的，这个 S 跟 S 一定要有连贯性，才能够找到它的 starting point 跟 end point 的。所以我们不能够写 SR 加 PS 这样子它就没连贯性了，所以就没有办法连起来了。所以这个 S 跟 S 有连贯性，所以我们要写成 PS 加 SR 才能够连到。 才能够 starting is P, end point is R。不是老师，为什么是 SR 不是 QR？ 为什么是 SR 不是 PR？ 为什么是 SR 不是 QR？ 是吗？PS 你用 QR 来代替的，你是说了是吗？PS 你用 QR 来代替，它还是它答案还是会用一样的哦。你看它。 OK， 你这个提议很不错哦，是对的哦，没有错你看你的 Q 你的 PQ 那边你还是 PQ， 可是你的 PS 那边你代替变成 PQR 是对的。So PQ plus with QR， 所以你的 starting point 是 P，end point 是 R， 它还是变成 PR 的。
啊，所以都对，都可以做到。所以总之 parallelogram 里面呢，它有这样子的东西哦，就是证明它都对，都可以做到。老师，什么时候我们要讲知道是用 PQ 还是用 PS？其实都没有错啊，你看到吗？总之你要把它变成那个可以连接性，就找到答案了咯。无论你用 PQ 或者你用 PS 或者用 IS 都会拿到答案的。它没有讲分什么时候的，就是说你总之你要把它连到那个方向，它就对了。老师，那 B 的那个 B 的那个哦，你看啊 ，SP 跟SP SR 的嘛 ，SR， 这个太过乱了哦，我 close 它先，然后我再开过啊。Oke, sebab ini terlampau banyak lakaran sudah, saya mau tutup dulu, kemudian saya buka balik ah, stop share dulu ah. Okay, so we continue. 来哪一题啊？你看啊，第二题是吗？ Yeah. SP SR SP 你看 SR 哦，这个 SR 这边它跟 PQ 是有关系吗？它跟 PQ 是一样的嘛？所以跟 PQ 是一样的嘛？所以为什么我们的 SP 我们的 SR 哦可以干地变成 PQ， 好让它可以连贯性的。So 它就 starting point is S, end point is Q, so become SQ。因为它没有连贯性哦，它没有办法接下去的哦。所以等下你们看比较深的题目的时候呢，你一定要学习这一招哦，你不然的话你真的是很乱的。OK 吗？再看下去先啊。OK。Next ah, kita tengok ah. QP and QR. QP and QR. QP kan masih gunakan QP dan QR ini boleh diganti dengan PS. Betul. Boleh diganti dengan PS kan supaya dia ada kesinambungan. Starting point is Q, end point is S, so is QS. 老师，对，一定是第二个那个换是吗？如果第一个换呢？也可以的，没有问题的。总之你要弄到它。你看我就是我第一个换 QP，我换去QP 啊，我换去 RS， 然后也是做得到的啊。你看啊，我 try 另外一个 ，OK， 你看啊 ，QP plus with QR。QP 我换去 RS， and then QR 还是一样。你看 R 跟 R 不一样了是吗？我就要terbalik它的位置咯。QR plus with RS。So starting point is Q, end point is S. So the answer is QS。你看到吗？一样的。对，老师，如果是这个在前面的话，要换位啦，是如果。总之是你的那个东西要有连接它一定要连到的，你不能不连到的。你像刚才我讲那个从古达去 KK 的，它一定要连到全部的位置，才可以从开始起点到终点，它就是一定要连到就是了，可以吗 ？OK。可以啊。OK，last soalan RQ and RS. RQ and RS. Tukar dulu ah. RQ saya tulis RQ juga. And then sebab RS ini dia akan sama dengan QP. So plus with QP. So the answer starting point is R,
endpoint is Q, endpoint is P. So the answer is RP. Okay ya? Okay ya? Kalau boleh kita tuliskan lah. Sebab ini kan kita akan belajar nanti ya. Nanti kan sebab addition and the subtraction of the vector dia lagi rumit sedikit. Tapi ini adalah gambaran ataupun ilmu yang asas supaya kita boleh faham macam mana jalan itulah. Oleh itu kan kalau seseorang itu kan dia punya direction in text tidak baik ya. Macam dia selalu sesak jalan itu kan. Chapter ini kan akan susah untuk dia lah. 好像有一些人哦，他很常有迷路这样子，是方向感不好的这一课哦，可能会有一点点难的。好像我以前很讨厌这一课的，为了方向感不好。但是呢，被逼哦要学习哦，最后呢也 OK 了。OK， teruskan ABCDE ialah pentagon. ABCD, OK, tengok AD minus DC. Minus CD. Tengok AD minus CD. Sekarang kan minus ini ada guna dia. 这个 minus 有它的那个好处哦。minus 你懂是什么意思吗？ kalau kita tahu kan CD kalau CD kan dia mau jadi minus, dia akan jadi negative DC. OK， 这个是刚才我们学过的哦。kalau dia negative EF kan contohnya. Kalau dia mau jadi positif, dia akan jadi FE. Jadi kita kena tukar dia punya arah lah. 可以明白吗？它的那个方向要terbalik. So, AD minus CD, di mana minus CD ini kita boleh kasih menjadi positif. Tapi kan CD ini kita kena tukar direction menjadi DC. Jadi bolehlah. Starting is A. Endpoint is C, so the vector is AC. So next CB minus EB. Minus ini macam mana kita mau kasih positif? Kita boleh kasih menpositifkan dia, tetapi arah dia kita kena tukar. Jadi EB become BE. So sekarang ada kesinambungan sudah. Starting point is C, endpoint is E, so is CE. Oke, kita try satu soalan lah. Try ke timu PS minus TS. Oke, sekarang kan minus ini bolehkah kita jadikan dia positif? Boleh kan? Jadikan dia positif di mana TS ini akan tukar tempat menjadi ST. So, ada kesinambungan sudah. Starting point is P, end point is T, so become PT. Ini pun sama, RQ dengan PR kan, PQ kan. RQ ini positif kan negatif, tapi kita tukarkan arah dia. So, starting point is R, end point is P, so become RP. SP minus TP, so starting point kita kasih positif dan tukar arah dia. So, starting point is S, endpoint is T, become ST. Boleh faham kan? Ada 问题是吗？ Boleh. Boleh ya? OK， teruskan lah. 所以那个减的是那个减的，来有什么问题啊？邓瑶？那个减的就是说你 U-turn 是吗？还是都对，terbalik 过去，就是说它减变加你的符号就你的那个huruf 就terbalik 了，因为你只是terbalik 走嘛。当你terbalik 走的时候，它就变 negative 嘛。刚才有讲过嘛，看，就比如刚才 CD C 去 D 是，比如是 A 然后呢，你现在是 D CD， 比如是 A 嘛，对kan？然后你 DC 的时候呢，它就变成 negative A 了咯，就是 terbalik 这个 negative 就会让它那个 huruf terbalik 了。所以它只是没有，不是它没有影响到我们的答案是要加还是减没有影响到，它就是要弄到我们。通常 vector 是不能够减的，减的话我们要想办法把它变成 positive， 让它可以顺着去。通常它有时候会用到减，那个减呢只是一个方向感的那个颠倒罢了的。OK 吗
OK。 ya. So, teruskan ini pun sama. AC tolak DC. AC ni kita boleh positifkan dia menjadi CD. So, starting is A, endpoint is D, so is AD. Teruskan Okay, BC. So, BC ini jadikan positif menjadi CD. Ini pula jadikan positif menjadi DE. So, starting point is B, end point is E. So, the answer is BE. Okay, CA, starting, tukar dia akan jadi AF. Kemudian, tukarkan jadi FE. So, starting point is C, end point is E. So, is CE. 可以吗？ Boleh faham nggak? Boleh, Sir. Boleh ya. Teruskan 老师，所以它不一定只是2个罢了，会有3个的是吗？对，它复杂题目的时候很多个，还有 ratio 都跑进来的之后我们才拼唱的那个太多了，它有 ratio 也跑进来，什么东西都跑进来了，所以你要很班代去分这个的那个练习呢，它就一步步告诉你首先它用跑 ratio 让你明白 ratio， 然后呢它也跑那个就好像这样子的 positive negative 呢，让你明白方向。这两者等下你们就是 paper 2的题目，就是又有 ratio 又有方向的。OK 吗 ？OK kita teruskan Baiklah, diberi bahawa 这题因为这题呢就是这题我看一下 OK 还好，这题我比较特别一点因为这是比较靠近 SPM 题目比较靠近 SPM 题目，我做第一题，等下那个 record off 掉一下子，然后呢你们看用白纸你们 try 第二题可以不可以？这个是比较像 SPM 题目。Untuk ini kan, macam kan kalau semua saya cakap pun susah sikit juga, kamu tiada try kan. Jadi ini dia macam soalan berbentuk SPM, macam SPM sudahlah. Jadi kan saya akan try soalan pertama, kemudian saya akan off-kan record itu, kamu akan buat soalan yang kedua. Coba di dalam satu kertas. Kemudian mungkin saya berikan masa dalam 2 minit macam ni. Tengok apakah jawapan. Okey, tengok number 1. Diberi bahawa OA ialah 4A tolak B, OB ialah KA campur dengan 6B, OC ialah A campur 2B, OD ialah 5A tolak 2B. Okey Ungkapkan AB dan CD dalam sebutan A dan B. Wah, macam susah Okey, cara dia jangan kita tengok soalan kan, walaupun soalan macam rumit macam ni kan, jangan kita risau juga. Yang penting kita mesti mau tahu main ratio dengan main dia punya direction AB. Tengok AB. Sekarang kan semuanya dalam maklumat yang diberikan langsung dia ada AB, ada OA, ada OB, ada OC, ada OD kan. Langsung dia ada AB. Tapi yang kita tahu di sini starting point is A, end point is B. So, kita boleh gunakan maklumat mana untuk selesaikan ini? Ya, betul, kita gunakan maklumat ini dan juga ini. So 所以 AB 在这个资料当中它没有给我们 AB 它有给 OA 有给 OB 有给 OC 有给 OD， 但是 AB 呢我们的资料呢是可以来自 OA AB 呢我们的资料是可以来自 OA 跟 OB 的OK， di mana kan AB ini dia akan sama dengan AO campur dengan OB. Boleh faham kan? Starting point is A, end point is B. Okay, diberikan OA is equal to 4A minus B. Okay, kalau sekarang kan kita tukarkan dia punya arah, 我们terbalik它的那个位置terbalik它的那个方向
dia akan menjadi negatif 4A plus B. Baik, 这边明白吗 ？OK， sekat ini boleh fahamkah? OA 跟 AO 它terbalik 方向的时候，它的 vector 呢 positive negative 会terbalik。OK kan? OK ya. So, kalau kita faham dengan AB sama dengan AO bagi OB kan? Kita akan teruskanlah. AO sama dengan 4A, vektor A, campur dengan B, di mana OB sama dengan KA, campur dengan 6B. Oke. Kemudian, kita macam main penfaktoran, yaitu negatif 4A, campur dengan KA. Kemudian B, campur dengan 6B. Kita faktorkan sini dengan sini sebab ada A kan. Menjadi K tolak 4A. 1B tolak dengan, tambah dengan 6B menjadi 7B. Ya. CD. Next soalan CD. Macam tadi kan. Ada OC. Sekarang kan dia punya kepentingan di sini ialah ada maklumat OC dengan OD boleh digunakan untuk buat dia lah. CD starting point is C and the end point is D. So kita boleh gunakan CO plus with OD. So yang kita kena faham ialah OC sama dengan A plus with 2B. Kalau menjadi CO, dia akan menjadi negatif A, negatif 2B. Oke? Teruskan. Negatif A, negatif 2B untuk CO, plus with OD, yaitu 5A tolak dengan 2B. Lepas itu, kita susunkan negatif A, campur dengan 5A. Oke, tolak 2B, tolak 2B. Kemudian, negatif A campur dengan 5A, positif A. Negatif 2B tolak 2B, negatif 4B. Oke, setakat ini boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Ya. Baik, tengah OK吗 OK， 可以啊，这个很重要啊，因为等下呢就很重要的了。为什么？因为它的题目就好像有点像 paper 2 kalau paper 2 punya soalan kan dia macam ni lah, dia kena ada direction, ada nisbah. Oke, dia tengok B ya. Jika AB selari dengan CD, cari nilai K. Oke, masih ingatkah apa itu selari? Tadi kan selari kalau kita terdengar selari parallel kolinear sekaris dan sebagainya, dia mesti AB diwakilkan oleh satu nisbah ratio. Kayak 我们学过的一定有 ratio ataupun nisbah. Mesti dia ada nisbah ataupun ratio. Saya tengok Okey, soalan 2 pun lebih kurang macam ni ya. Nanti kita try ya. Okey, kalau sudah ada ratio dengan nisbah yang kita tahu kan, tapi kan sekarang kan, adakah dia memberikan kita nisbah dan juga ratio? Jawabannya tidak kan. Tiada nisbah dan tiada ratio kan. Jadi terpaksa kita gunakan satu ratio yang masih belum diketahui, yaitu M. Jangan kita guna balik K ya, sebab dia sudah mau kita cari K kan. Kita mesti gunakan huruf yang lain daripada K. Contohnya kita kena M lah. So, saya buat di sini. Number B. AB selari ataupun dengan CD. What is AB? Sudah kita cari, AB adalah ini. So, kita tuliskan K tolak 4A
plus 7B. Apa itu CD? CD ialah 4A tolak dengan 4B。 OK 啊，这个 ratio 你一定要放的哦，你不放这个 ratio 呢，你一定会错的。你不能够直接讲 AB 等于 CD 的，不放这个 ratio 呢，你就一定找不到答案的。Jadi kan ratio ini kan mesti kita simpan lah. Kalau kita disimpankan, kita tetap salah itu. Kita pasti salah itu kan. Sebab kita tahu kan, kecuali lah dia punya ratio adalah 1 lah. Kalau tidak, bukan 1 kan, mesti dia menjadi salah. Jadi M ini mesti kita fikir dululah dia ada ratio yang belum kita tahu. So, lepas tu kita teruskan K minus 4A plus 7B. Oke, kita talap masuk untuk ini. Kedua-dua sekalipun kena talap. So, equal to 4MA minus 4MB. Oke, sekarang kan kita boleh sempadankan soalan ada jawaban dia, yaitu A ini sempadan dengan ini. 就是对比它哦。Oke, kemudian kan B ini sempadan dengan ini. 对比它。Oke, kita boleh katakan bahwa K tolak dengan 4 akan sama dengan 4M menjadi persamaan pertama. Kemudian 7 sama dengan negatif 4M. So, kita boleh dapat M equal to 7 over negative 4. 7 over negative 4. Saya cek soalan dulu Cek jawaban dulu. Belum lagi. Oke, jawaban masih belum sebab dia mau cari K kan. Kemudian kita gantikan M sama dengan 7 per negatif 4 dalam M sini. So, K minus 4 equal to 4 kurungan 7 minus 4M. So, K minus 4 equal to, kalau kita sudah ini, negative 7. K equal to negative 7 plus 4. K equal to negative 3. Oke, jawaban betul lah. Di soal jawaban buku itu memang K equal to negative 3. Oke, tengok betul-betul lah. Boleh faham tak? So, yang M itu letak di mana-mana aja kan, Sir? M itu mesti disimpan sebab saya anggap ini kan ratio ini, saya anggap ratio ini disimpan di depan CD kan. Saya mesti simpan di depan CD lah, tidak boleh simpan mana-mana lah sebab saya ini ada anggapan saya Pak, AB equal to MCD di mana M is the ratio. Ratio ini tidak tahu, kita kena cari. Kalau tak depan dekat AB juga boleh ke, Sir? Pun boleh. Tapi kalau kamu nengokkan, kalau kamu letak di AB kan dia akan jadi MK minus 4 plus 7M kemudian sama dengan 4 tolak 4A tolak 4B. Tapi jangan kamu risau, kamu akan dapat jawaban yang sama juga. Okay. Tapi dia mungkin mudah menjadi salah lah, sebab dia ada dua pun boleh ubah macam lekat sama-sama kan. Dia ada macam rumit sedikit lah. Okey ya. So kan sekarang saya tunjukkan, kamu ambil kertas putih kan, saya offkan record. Kamu ambil kertas putih sebab kan ini merupakan satu contoh yang baik macam di paper 2. Okey. Kamu tengok soalan ini, tengokkan soalan ini, kamu trykan soalan ini ya. Lepas 5 minit, saya akan tanya apa jawaban dia. Ataupun saya tuliskan jawaban lah. Kamu trykan, cuba kamu tengok dapatkah. So the answer is, saya tulis di sini ya.
AB dia punya jawapan AB is negative A, negative 3B. Kemudian AC is gulungan lambda tolak dengan 4A plus with 4B. Kemudian dia mau kita cari lambda kan? Lambda punya jawaban adalah 5/1/3. Oke, kita try kan 5 minit lah. Saya off kan. Tunggu betul kan? So, AB yang pertama kan? AB is equal to AO plus with OB. Kalau dia AO akan menjadi terbalik negatif A, negatif 4A tolak dengan B campur dengan OB yaitu 3A tolak dengan 2B. So, kita selaraskan A dengan A, negatif B dengan negative 2B. So, negative 4A plus 3A become negative A. Negative B minus 2B become negative 3B. Okay, correct ah? Here, number 2, AC. Kalau AC is equal to AO plus with OC. AO sudah ada, yaitu negatif 4A, tolak dengan B, campur dengan OC, lambda A plus with lambda 5B. Selaraskan A dengan A, negatif B dengan positif 5B. So, faktorkan lambda minus 4A campur 4B. Okey, pun betul. Akhir sekali, ratio sebab dia katakan ini adalah dalam sekaris, 在同一条线上we must use ratio. So the ratio is AB ratio to AC. Okay, AB ratio to AC. Sebab dia gunakan AB dan AC tiada BC所以还是用 AB 跟 AC So AB is equal to negative A minus B. Okay, AC equal to lambda minus 4A plus 4B. So become negative A, negative B equal to M lambda minus 4M A plus with 4M B. Boleh faham tak? Sekarang kan kita mau cari sempadan dia, yaitu A ini akan sama dengan ini, B ini akan sama dengan ini. So 4M equal to negative 3. M equal to negative 3 over 4. Akhir sekali kita gantilah. M lambda minus 4M equal to negative 1 sebab ini merupakan negative 1. Kita gantikan negative 3 over 4 lambda minus 4 equal to negative 1. Tidak cukup tempat. Baiklah, teruskan. Sudah mansurkan jadi positif 3, negatif 1. Okay, so pindah ke sana. Negatif 1, negatif 3, negatif 4.
pindah ke sana, dia akan jadi lambda equal to negative 4 times negative 4 over 3. So, lambda equal to 16 over 3. Sama dengan jawapan dia lah, sama. Right? 可以吗？老师，老师，你红色那边第三个，第六个为什么是4MB 的？4MB， 因为这个 M 呢也是要乘进去啊。那个 A， 你看到这个 M 乘进去这边，这个 M 也乘进去这边了。哦，那老师那个到蓝色字那边开始有些不明白。什么？这是什么？那个蓝色字那边有些不明白。4M 等于减3。那个你哥哥会的，你哥哥很强的，他这种搬来搬去的东西。不是老师，那个 A 跟 M 的单位都不一样啊。什么？它 A 跟 M 的单位都不一样啊。A 是不一样啦，因为这个 negative， 这个 negative 就证明它是 negative 1来的，所以这个 negative 1会等于这整个。OK 吗？OK 啊 ，OK 的话我们就继续啊。我教到这边的话呢，这两来，能让我拍个照吗？拍照可以，拍个照先。OK。OK 了，老师。可以了啊。OK。我这边下大雨哦，所以讲可能line会比较不好。Next kita tengok vektor dalam strata lah, dia adalah paksi lah. Sekarang kan kalau paksi ini pun tidak susah juga. Tengok dalam paksi ini kan selalunya dia wakilkan paksi Y ini dengan I, paksi Y dengan J, paksi X dengan I lah. Contohnya kan ini kan. Contohnya ini. Oke, dia mau A. A maksudnya dari sini pergi sini. Sini pergi sini. Oke? Jadi kan kita kena tahu juga bentuk ini translasi yang pernah kita belajar semasa PT3. Di mana kan XY. Ini buktikan dia adalah kiri ataupun kanan. Kalau kiri dia adalah negatif. Kanan dia adalah positif. 一下子哪里coba ada gangguan sedikit OK. So 你记得吗？那个 translation 的左边是 negative， 右边是 positive and then Y sebelah sini kalau dia pergi ke bawah dia ada negatif, kemudian ke atas adalah positif 就是这样，向下就是 negative， 向上就是 positif。 所以你看的 translasi A dia bergerak ke kiri ke kanan 1, 2, 3， 看到吗？它从去右边3次 ，so the answer is 3。 Atas bawah tiada， so kosong。 它只是去右边3次没有上下，对不对？ Dia hanya pergi ke kanan 3 kali, kemudian tiada pergi ke atas dan bawah, so is 3, 0. Baiklah, boleh kita tulis ini dengan I dengan J, yaitu I maksudnya dia pergi kanan 3I plus 0J. 0J itu tidak payah tulis sebab 0 maksudnya tidak wujud lah. Oke, B, tengok B kan macam dia pergerakan dia 1, 2, 3. B dia pergi ke kanan 3 kali, naik ke atas 1, 2, 3, 4. Oke, ke 4
naik ke atas. So, the translation is 3, 4. So, kalau kita tulis dalam bentuk IJ ialah 3I plus 4J。所以说这个 I 就是左右的那个动向J 就是上下的动向。Tengok PQ dia tidak bergerak kiri kanan, dia hanya pergi ke bawah 1, 2, 3, 4. So atas adalah kosong, bawah adalah negatif 4 sebab dia pergi ke bawah. So kita tulis PQ dalam bentuk IJ. I tidak ada sebab kosong, dia hanya ada negatif 4J sahaja. Akhir sekali AB. So pergi ke kiri 1, 2, 3. Negatif 3. And then naik ke atas 1, 2. So 2. Kalau kita tulis dalam bentuk IJ adalah negatif 3I plus 2J. Okey. Untuk 4 soalan ni boleh faham tak? 明白吗？ Boleh. 明白，啊，明白，明白lah. Faham kan? Kalau faham kan, teruskan Kalau faham teruskan. Gimana? Oke, ini sudah. Ini pun sudah. Sekarang dia mau cari satu lagi. Magnitude. Magnitude 这个就是 magnitude 刚才我讲的 magnitude is the sasaran. Displacement. Macam mana kita carikan sasaran dia? Kalau yang tiada, kalau kan ini memang senang, 3. Kalau ini pun senang, 4 kan, tiada masalah. Tapi kan kalau yang sengit macam ini, contohnya ini 4, ini 3. Macam mana kita carikan cara untuk ini? Ya betul, kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi kan untuk mencari magnitude boleh kita gunakan teorem Pythagoras punya formula, yaitu 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16. Kemudian 25 equal to 5 unit. Equal to 5 unit. So, 呀， yeah. 所以是等于找它的 gradient 是吗？不是 gradient， 是它的那个距离。不是 gradient 是距离distance 来的先distance So untuk ini magnitude dia, magnitude kan ada 2 macam ini. Is mean magnitude 3 square plus 0 square pakai inilah equal to 9. So its answer is 3 unit. Okay, B pula. Pahami dulu Okay, for B 3, 4. 3, 4. So the answer is magnitude of B equal to 3 square plus 4 square root. 6 plus 9, 16 plus 9. So 25 equal to 5 unit. Okay, vector of PQ, magnitude of PQ equal to 0 kuasa 2 negative 4 square. So equal to 16. So 4 unit. Oke, kita kena tahu untuk magnitude kan semuanya positif. Tiada yang negatif sebab jarak dia menjadi positif. Dan lastly, oke, dia mau kita cari AB punya magnitude is equal to square root negative 3 square plus 2 square.
9 plus 4 is square root 13 unit. Okay, boleh faham? 可以吗 ？Magnitude 的可以。 Iya. Last sekali, kita tengok untuk ini kan, untuk ini saya nanti kan saya akan berikan contoh ini, kemudian kamu buatkan macam tadi ya. Oke, untuk yang last sekali untuk chapter ini memang sudah last tuh. Semua maklumat yang penting sudah saya sampaikan. Last one is vector unit. Vector unit kan, kalau dia minta vector unit, this vector unit dia macam ini lah. This is vector unit. And then this is magnitude. Dia minta dua jenis yang special lah. Ini kan selalunya dia ada di paper 1 dan juga ada di paper 2. Dia minta magnitude di sini. So the magnitude is 2 square plus negative 3 square square root. So the answer is 4 plus 9 equal to 13. Okay, this is magnitude. Kalau dia mau vector unit, kita buatkan ini, masih kita tulis, tapi bahagikan dengan dia punya magnitude. Oke, bahagikan dia punya magnitude. Jadi jawaban kita adalah 2 per square root 13i minus 3 over square root 13j. This one. And then the last one, vector unit, magnitude. Magnitude kan, kalau ini maksud dia, boleh kita tulis sebagai ini. Boleh kita tulis sebagai ini. Okay. Magnitude is negative 5 square plus negative 12 square. Kita carikan sini. Is 25 plus 4144 169, so equal to 13 unit. So the answer of vector unit tanda vector unit is 5i minus 12j over 13. So the answer is 5 over 13i minus 12 over 13j. 可以吗？有问题吗？老师，哪里？第一题那个它的答案2除那个 square root 13，那要算出来还是不用？不用，这样子就可以了。那个13也不用算出来。不用算出来。哦，这样子就可以了。可以啊？对，那个13的 square root 也是不用去。不用算出来，就是这样子就可以了。OK。可以啊？OK, last one. Inilah gabungan vektor, pun ada juga soalan macam ni lah. X is equal to X ini adalah jawaban untuk X, ini adalah Y, dan ini adalah W kan. Dia mau kita tuliskan dalam satu vektor laju, maksudnya kan dalam satu bentuk sajalah. Ini senang saja, ini paling senang. Kita macam buat ini saja. 3 3, 2 minus 1, negative 1. So, ini merupakan gabungan vektor. Gabungan vektor. So, the answer is 2 talap dengan 5 menjadi 10. 3 talap dengan 3 menjadi 9. Negatif talap dengan 1, negatif 1 untuk atas. Bawah, negatif 8. Positif 6. Positif 1. So, equal to 19 tolak 18 di atas dan negatif 1 di bawah. Oke, betul jawaban dia. Untuk ini pula 3
5 negatif 4 tolak dengan Y campur dengan 2W. Okay. So, 5 terap dengan 3, 15 tolak dengan 3 campur dengan 2. Negatif 12 tolak dengan 2 tolak dengan 2. So, the answer is 15 minus 3 plus 2. So, the answer is 14. Ini negative 16. So, the answer is correct. Okay? Ada masalah? Iya kan? Tiada. Tiada. Okay. Sekarang kan, ini last sudah. Tadi kan untuk ini kita buat yang ada yang berkaitan tentang macam dia ada direction, ada ratio kan. Selalunya dalam soalan paper 2 dia akan tanya sebahagian macam ini, ada ratio, ada juga direction. Kemudian bahagian yang kedua dia akan tanya macam ini. Jadi dia gabung macam ni lah. The last one lah. Saya kasih contoh ini saja. Kemudian kita buatkan soalan pertama dengan soalan kedua. Baiklah. Diberi OA is 3I minus 2J. OB is 4I plus 2J. OA plus 2OB plus OC equal to 0. Kita carikan OC. Tengok Tengok dia buat. Dia masukkan semua di dalam OA campur dengan 2OB campur dengan OC. Okay. Tengok OA campur dengan 2OB campur OC sama dengan kosong. Dia mau cari OC. Kemudian OC ini pindah akan jadi OC kan sama negatif OA tolak dengan 2OB. Kemudian ganti OA dengan OB ini dengan vektor yang berkaitan. Kemudian dia dapatkan nilainya. Sudah dapatkan nilai dia minta kita cari magnitude. Macam tadi kan, magnitude yang sudah kita belajar adalah inilah. Negatif, sebab ini 11, negatif 11 kuasa 2 campur dengan negatif 2 kuasa 2. Dapatkan jawaban ini, kemudian dia menjadi inilah. Last one, dia mau vektor unit, kita gunakan ini, taraf dengan vektor balik, kemudian taraf masuk menjadi ini. Jadi kan, dalam soalan paper 2 yang sebenar, dia akan ada tanya segaris, collinear, parallel, ada tanya ratio, ada tanya direction, kemudian dia mungkin tanya unit vector, mungkin tanya magnitude. Okay, that's all for this chapter. Sekarang kan kita ambilkan masa untuk 20 minit, cubakan dua soalan ini. Okay, saya tuliskan dia punya jawaban untuk dia. Saya tuliskan jawaban untuk dia. Kerja rumah 31, yes, 31. So the number one, lambda equal to 13/10. Okay, micro equal to negative 1/10. Ini for the first one, soalan pertama. Soalan kedua, ini soalan pertama punya. Okay, soalan kedua. A 3I minus 4J. B square root 5 unit. C negative 1/5I minus 2/square root 5J. Okay, ambil masa 20 minit untuk cubakan soalan ni ya. Okay, ini adalah cara penyelesaian untuk untuk yang soalan pertama. Tengok yang tulisan merah. PM 等于 AC，AM 的什么？
AM 是的这个，那我要找 AC 跟 CD。 AM 等于 OA 还有 OL， 啊 ，AM 等于然后少 OM 出来还有 OC 出来。现在找 A 跟 C， 我跟 C 跟 D。 A 跟 C， A 跟 C。 AC 是三角形的话，它 BC 有了，你 AD 就有了咯。那 AD 跟 BC 一样的。然后 AM 是 BC 的中间点的话，然后呢，直角，这个是不是直角不能 ？AC， 要找 AC 等于什么？要找是 AC 来啦。Okey, tengok soalan 2 ni. Soalan ini agak mencabar sikit lah. Sebab, kenapa? Untuk AC ni kan, saya gunakan yang biru dia langsung dia ada jalan dari A pergi C. Kita mesti mau cari jalan dia. Jalan yang saya setting di sini sebab saya mesti menggunakan AB sebab dia sedia ada sudah AB kan. Dari A pergi B, kemudian campur B pergi C. Saya akan dapat AC. Boleh faham? Dalam gambaran saya mau gunakan jalan ni. A pergi B, kemudian campur dengan B pergi C. Tapi masalah dia, ada AC, ada AB, tapi tiada BC kan? Jadi saya mau usahakan untuk mencari BC di sini. Okey, macam mana saya carikan? Cuba tengok supaya tempat ini besar sikit. Okey, cuba saya cuba besarkan tempat supaya kita boleh nampak dengan sebab dia panjang. Baiklah. Jadi kan untuk cari BC saya kena gunakan AM ini dengan AB ini sebab BC ini sama dengan 2 BM. Boleh faham tak? Dia katakan M is the titik tengah. M 是它的中心点所以它的终点的话就变成这个 BM 这个 BC 就等于2个 BM. Jadi BC sama dengan 2 BM kan? Sekarang bolehkah kita cari BM? Boleh. BM, tengok BM equal to BA plus with AM. Itulah saya cakap mau main-main direction sajalah. Inilah vektor dalam SPM. Contoh soalan dalam macam soalan ini kan lebih kurang soalan SPM lah. Jadi kan BA sama dengan negatif I negatif 2J. AM positif 2I negatif J. Oke. Negatif I tambah dengan 2I akan jadi positif I. Negatif 2J tolak dengan J akan jadi negatif 3J. Oke. Sudah saya jumpa BM. Lepas tu boleh saya cari BC. BC equal to 2 BM. Maksud dia 2 kurungan I tolak dengan 3J. Menjadi 2I tolak dengan 6J. Oke, sekarang bolehlah saya cari AC dengan menggunakan AB campur dengan BC. Yaitu AB is equal to I plus 2J. BC equal to 2I minus 6J. Sekarang kita kumpulkan I dengan I. Kemudian J
dengan J. So, I campur dengan 2I menjadi 3I. 2J tolak dengan 6J menjadi negatif 4J. Selesai untuk ini. Boleh faham? 看一下啊，能不能明白啊？能不能明白？可以可以。 Ya, boleh kan? Sekarang CD. CD ni senang sudah, jangan kamu risau. Sebab kan, tengok CD equal to negative AB. Kan? CD dia punya direction adalah negative AB. So, CD is equal to negative I plus 2J. So, dia mau cari magnitude. Senang sahaja. Yaitu puncak kuasa 2 negatif 1 kuasa 2 plus 2 kuasa 2. So, equal to square root 5 unit. Okay? Boleh kan? Last sekali, dia mau cari unit vektor untuk CD. Unit vektor untuk CD. Walaupun jangan kita tulis macam ni lah, biar cantik. Kita tulis unit vektor CD. Is equal to negative I plus 2J over square root 5. Lepas itu, baru keluarlah jawapan dia. I plus dengan 2 square root 5J. Itu jawapan akhir. Boleh faham? 可以可以。 Ya. Amila? 就是 A 的那边点 Sir. Ya. A 那边你把它拍起来咯，还是之后你不明白你再上 YouTube 看呢？我会把它放去 YouTube 的。OK， 没了 ，OK kan? Okey, sir, dapat. Dapat lah? Saya dapatkan. Sekarang masa lebih kurang OK sudah. Saya off dulu sharing ini. Oke, saya stop record juga.